Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah bab 11 di bawah tajuk pengenalan set. Okey, untuk bab 11 saya akan masuk kepada subtopik 11.1 dahulu ya, iaitu set. Okey, kita kenal dulu apa itu set. Okey, set adalah objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang tertentu yang akan dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Setiap kumpulan objek itu dinamakan sebagai set. Okey, set ni maksudnya kita kelaskan objek mengikut ciri-ciri yang sama, ciri-ciri tertentu yang sama. Contoh ni, okey, haiwan berdarah panas dengan haiwan berdarah panas, yang berdarah sejuk dengan berdarah sejuk. Okey, dalam kehidupan seharian kita pun ada contoh macam di pasar raya. Okey, kat pasar raya tu kita tengok barang-barang dia disusun mengikut ciri-ciri tertentu. Okey, contoh macam bahan basuh, sabun-sabun basuh, makanan, dia tak campur. Okey, tu kita boleh menggunakan set untuk membuat klasifikasi. Okey, untuk subtopik 11.1, kita akan belajar macam mana cara nak menghuraikan set. Yang kedua, set kosong. Ketiga, unsur dalam suatu set. Keempat, bilangan unsur dalam suatu set. Dan yang kelima, kesamaan set. Okey, cara menghuraikan set. Okey, contoh Okey, kita boleh menulis haiwan berdarah sejuk sebagai set A. Okey, set A ni sebenarnya bergantung kepada soalan lah. Dia diwakili huruf terpulang pada soalan tu sama ada A ke B ke. Okey, untuk contoh soalan ni kita gunakan set A. Okey. Kita boleh huraikan dia menggunakan 3 cara. Yang pertama, perihalan. Yang kedua, penyenaraian. Yang ketiga, tata tanda pembina set. Okey, perihalan. Perihalan ni dia macam penyataan dalam bentuk ayat lah yang menerangkan penyataan yang diberi. Okey ni. Set A ialah set yang terdiri daripada haiwan berdarah sejuk. Biasanya dia ambil daripada soalan yang diberi tu lah. Nyatakan apa Okey, penyenaraian. Penyenaraian ni kita senaraikan apa haiwan yang berdarah sejuk tu. Okey, cara penulisan dia mesti ada curly bracket ni. Pembuka dan penutup curly bracket ni. A ni merujuk kepada set A lah. Kalau soalan bagi B, B lah dekat sini. Okey. Lepas tu senaraikan haiwan yang berdarah sejuk. Okey, yang ketiga, tata tanda pembina set. Okey, ni set A sama dengan curly bracket pembuka dan mesti ada penutup. Dan menggunakan ni cara penulisan dia ni, X ni merujuk kepada unsur set A. Okey, kita nyatakan X ialah haiwan berdarah sejuk. Okey, seterusnya set kosong ialah set yang tidak mengandungi unsur. Okey, contoh set M ialah set yang terdiri daripada haiwan mamalia yang berdarah sejuk. Okey, kita tahu mamalia adalah haiwan berdarah panas. So, set M ialah set kosong. Sebab tak ada yang mamalia ni berdarah sejuk. Okey, cara nak tulis set kosong, kita buat set M. Huruf M lah bergantung pada soalan sama dengan, okey ni tata tanda dia ataupun M sama dengan curly bracket dan dalam dia dikosongkan. Okey, itu kita panggil set kosong. Okey, contoh huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, yang pertama, huruf dalam perkataan Malaysia. B, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, yang A dahulu, menggunakan perihalan. Okey, katakan set yang diwakili ialah P. Okey, kita katakan ni set ni adalah P. Bergantung pada kita lah nak letak Q ke R ke apa-apa pun boleh. Okey, lepas tu perihalan. Ini kaedah perihalan. P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, seterusnya penyenaraian. Okey, penyenaraian P. P ni mewakili set lah. Sebab kita dah nyatakan P ni adalah mewakili set. Okey, P sama dengan mesti ada pembuka curly bracket ni dan penutup dia ni. Okey, lepas tu kita nyatakan huruf yang ada dalam perkataan Malaysia. Okey, MALYSI.
Okey, unsur yang sama tidak perlu diulang. Okey, contoh macam A ni ada 3. Kita perlu tulis 1 je sebab dia sama, unsur yang sama. Okey, seterusnya kaedah tata tanda pembinaan set. Okey, macam mana tata tanda pembinaan set? P ni bergantung kepada ni lah, kita isytiharkan sebagai P lah. Okey, lepas tu X. X ialah unsur dalam perkataan Malaysia. Okey, ni cara macam mana kita nak tulis lah. Kalau dalam bentuk perihalan, macam ni. Penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, untuk soalan yang kedua. Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, ni kita katakan set yang diwakili ialah Q. Macam saya katakan tadi, yang ni set ni terpulang pada kita lah. Kita nak letak R ke S ya. Okey, ni kita katakan set yang diwakili ialah Q. Okey, kaedah perihalan. Okey, Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, perihalan ni biasanya daripada pernyataan yang diberi ni lah, kita salin je. Cuma kita kena isytiharkan dulu set tu apa, Q ke A ke B ke. Okey, ni Q. Okey, yang seterusnya penyenaraian. Okey, kita senarai. Kena tahu nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kat sini pelajar kena tahulah nombor ganjil tu apa. Kalau tak tahu nombor ganjil tak boleh kan nak senaraikan ya. Dia dah kata nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kita senaraikan lah 1, 3. Nombor ganjil ni nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Dan syarat dia mesti lebih kecil. Kurang tu lebih kecil lah. Kita senaraikan. Okey, yang seterusnya tata tanda pembina set. Cara penulisan dia mesti ni mewakili set. X ni unsur. Ialah nombor ganjil dan X kurang daripada 20. Kurang. Simbol persamaan ketaksamaan ya. Mesti letak kurang daripada 20. Okey, untuk yang seterusnya adalah unsur dalam suatu set. Okey, contoh diberi unsur set P. Okey, unsur dia ialah nombor genap dan X lebih kecil dan sama dengan 14. Okey, ni kita senaraikanlah yang memenuhi syarat yang diberikan ni. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14 ialah unsur bagi P. Apa yang ada dalam ni adalah unsur bagi P. Okey, simbol bagi unsur macam ni ya, macam huruf I ni. Ini simbol bukan unsur. Bukan unsur ni ada palang. Okey, contoh K. Okey, unsur bagi K ni adalah gandaan bagi 4 dan X lebih kecil dan sama dengan 30. Okey, gandaan bagi 4. Ni kita gandaan ni sifir ya, kita senaraikan yang memenuhi syarat ni. Syarat dia tak boleh lebih kecil atau dan sama dengan 30 ni ya. Okey, so kita senaraikan dapat inilah unsur bagi K. Okey, daripada unsur ni kita boleh tentukan dia adalah unsur ataupun bukan unsur. Okey, jika diberi 8 adalah unsur bagi K sebab dia ada dalam senarai ni. 16 adalah unsur bagi K sebab ada dalam senarai. Manakala 25 dan 32 kalau kita tengok tak ada dalam senarai unsur bagi K ni. So dia bukan unsur. Kita gunakan simbol bukan unsur. Okey, daripada senarai unsur untuk set K, kita boleh tentukan bilangan dia ya. Bilangan unsur bagi K. Cara dia, inilah kita kira je lah. Ada berapa unsur dalam ni. Ni ada 7. So, NK. N ni merujuk kepada bilangan unsur. Bilangan unsur bagi set K adalah 7. Okey, yang seterusnya contoh diberi P. Okey, unsur bagi P ialah nombor perdana di antara 0 hingga 20. Okey, lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol unsur atau bukan unsur. Okey, sebelum selesaikan soalan ni, pelajar kena tahulah apa itu nombor perdana. Kalau tak tahu nombor perdana, memang tak boleh nak buat. Okey, nombor perdana ni syarat dia mesti boleh bahagi dengan 1 dan yang kedua bahagi dengan diri sendiri. Kena ingat dalam nombor perdana ni hanya ada satu je nombor genap iaitu 2. Yang lain semua nombor ganjil. Tetapi bukan semua nombor ganjil nombor perdana. Contoh macam 3, 5, 7 ni je. Tapi masuk je 9. 9 ni nombor ganjil. Tapi dia boleh bahagi dengan 3. Dia bukan nombor perdana. Kena ingatlah tu nombor perdana. Okey, untuk selesaikan soalan ni, kena tahu, kena senaraikan dulu nombor perdana yang memenuhi syarat ni. Okey, kita senaraikan dulu set bagi P ni. Okey, 2, 3 hinggalah 19. Sebab ni semua nombor perdana. Kalau kita tengok ni, hanya satu je nombor genap. Yang lain nombor ganjil. Dan kita perlu cek nombor ganjil tu je lah. Kalau dia boleh je bahagi dengan nombor lain,
dia bukan nombor perdana. Nombor perdana mesti penuhi 2 syarat ni je. Boleh bahagi dengan 1 dan bahagi dengan dirinya sendiri. Okey, sekarang kita nak tentukan sama ada yang A ni 5 adakah unsur ataupun bukan unsur. Okay, kalau kita tengok 5 ada dalam senarai ni. So 5 adalah unsur bagi P. Okey, yang B bukan unsur sebab tak ada dalam senarai ni. Okey, yang C unsur 19 sebab dia adalah nombor perdana. 1 bukan unsur bagi P. Okey, macam tu je lah nak perwakilan unsur ataupun bukan unsur menggunakan simbol ya. Okey, yang seterusnya, contoh seterusnya. Diberi unsur P, huruf dalam perkataan wawasan, dan Q, unsur dia nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Cari bilangan unsur bagi set P ni. Yang kedua, bilangan unsur bagi set Q. Okey, langkah pertama macam mana kita nak selesaikan. Okey, P. Kita senaraikan dulu. Apa unsur yang ada dalam set P? Okey, WASN. Saya dah bagi tahu unsur yang sama tak perlu tulis lagi. Contoh macam huruf A ni ada 3. Tulis 1 je lah. So, bilangan dia kita tengok ada 4 unsur. So, bilangan P dapat 4 lah. NP. N ni merujuk kepada bilangan. Ni cara penulisan. Okey, yang B. Kata nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Inilah 1 tambah 6, 7. Ni semua ni lah. Yang hasil tambah yang 7 kita senaraikan. Ini adalah unsur Q. Dan dia nak cari bilangan. Bilangan kita kena kira je lah dalam ni. So, bilangan unsur ialah 7. N, Q. N ni bilangan. Okey, yang seterusnya. Kesamaan set. Okey, apa yang dikatakan kesamaan set? 2 atau lebih set adalah sama apabila setiap unsur dalam setiap set adalah sama. Okey, contoh set M dan set N adalah sama. Walaupun kedudukan huruf dalam ni, tengok ini U, F, D, G. Kedudukan dia berbeza tapi unsur huruf tu ada pada kedua-dua set. Kita panggil dia unsur set yang sama lah. So, ni M ni sama dengan N. Kalau ada satu lagi dia buat set P contoh. Ada juga ke semua huruf ni. Contoh P, dia buat D, U, G, F. Sama jugalah. Maksudnya set P, set M sama dengan set N, sama juga dengan set P. Walaupun kedudukan huruf dia berbeza. Ada empat huruf tu. Yang kedua, set P dan set Q adalah tidak sama. Ni maksudnya unsur dalam ni tak sama. 5, 8. Yang ni sini 9, sini 13. Salah satu tak sama, kita panggil dia set tidak sama. Seterusnya, terangkan sama ada setiap pasangan set yang berikut ialah set sama atau bukan. Okay, kita tengok soalan A. Set P huruf vokal dalam perkataan sekolah. Set Q huruf vokal dalam perkataan kejohanan. Okay, kita kena tahulah huruf vokal tu huruf apa. Huruf vokal tu A, E, I, O, U. Okay, kita tengok dekat sini ada huruf E, ada huruf O, ada huruf A. So, kita boleh senaraikanlah unsur bagi P dan Q. P, E, O dan A sama juga dengan Q. Okey, unsur A yang sama tidak perlu diulang. Kalau tengok kat Q ni ada 2 huruf A, tak perlulah buat 2, buat 1 je. Okey, kalau kita tengok setiap unsur dalam set P adalah sama dengan setiap unsur dalam set Q. Maka P sama dengan Q. Okey, untuk soalan B. F kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50 dan G, okey, yang G ni tak ada masalah, dia dah senaraikan unsur. Sekarang kita kena cari unsur dalam set F. Okey, kuasa 2 sempurna ni maksudnya 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2 dan seterusnya. Dengan syarat kurang daripada 50. So, kita boleh senaraikanlah unsur bagi F. F, 1, 4 dah hinggalah 49. Sebab syarat kurang daripada 50. Okey, G kita dah tahu. Okey, daripada unsur ni kita boleh bandingkan lah. Tengok 1 unsur bagi F.
Okey, 1 ni ada dalam F tetapi tiada dalam G. Okey, 1 bukan unsur bagi G. Bila salah satu tak sama, maka F tak sama dengan G. Okey, ini untuk subtopik 11.1 iaitu set. Okey, nanti kita akan sambung untuk subtopik 11.2.